Setiap kali mana kita berjumpa dengan kawan kita, bau wangi semerbak tu badan kita. Nah, bila dia meninggal dunia, wakafkan balik untuk seorang. Tu perjanjian kita. Akhirnya harta tu menjadi milik orang Islam sampai bila-bila. Ni kaedah yang perlu kita jaga. Ni simpan. Untuk apa? Hari tua. Dah tua, balik kampung, buat rumah besar. Untuk apa rumah besar di saat mana kita tua? Dah siap dia rumah besar, beli kereta besar pula. Tak puas hati lagi nak masuk rumah baru ni, kahwin isteri besar pula dia. Kahwin, masuk seminggu je meninggal dunia dia. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Rumah baru pun dapat pada isteri baru. Dah, isteri pula habis je iddah, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru ni raun kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu tengok je macam-macam je kereta ni. Kalau dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je rasa. Jangan demikian para sekalian. Ramai dah orang kita kena demikian. Tolonglah hantar ke akhirat Allah supaya tak kosong kita dalam kubur nanti. Yang ketiga, tolong jaga akhlak. Siapa yang nak supaya dia tak kosong amalan dia bila masuk dalam kubur nanti, tolong jaga akhlak. Akhlak ni pada diri kita sendiri. Yang pertama, jaga biar kita semakin tua semakin nampak ahli syurga pada diri kita. Pakaian kita, tuan-tuan datang ke surau ni mesti pakai cantik-cantik macam pakaian ahli syurga. Setiap kali mana kita berjumpa dengan kawan kita, bau wangi semerbak tu badan kita. Nampak ahli syurga. Kita bersiap untuk nak menghadap depan Allah. Gigi kita ni kemas, tu susun je. Janggut kita ni kita kumiskan dengan cara yang baik, susun dengan cara baik. Tu badan kita ni nampak, jumpa dengan siapa pun bagi tahu, maafkan saya banyak buat dosa di atas dunia ini. Doakan saya agar saya menjadi ahli syurga Allah. Sentiasa kita ni nampak begitu dalam hidup kita. Nampak yang kita ni dah nak beralih ke alam barzah. Sekejap je lagi dalam hidup kita. Kita rasa demikian. Yang kedua, dosa kita dengan mak ayah. Tolong jaga betul-betul orang lelaki. Dosa kalian dengan ibu dan ayah kalian. Tolonglah minta maaf dengan mak ayah. Jangan sampai kita mati di saat mana mak ayah tersinggung dengan kita. Jangan ada seorang pun di kalangan kita menyinggung hati mak ayah. Tak masuk syurga. Minta maaf dengan mak kita, ayah kita, mak mertua kita, ayah mertua kita. Buatnya kita kahwin 4 senyap-senyap, 8 orang mak mertua dengan ayah mertua. Nak sebutnya gambaran dalam hidup kita. Jaga hati mereka tersebut. Kita jangan ingat boleh terlepas begitu saja, tak. Mereka ni menjadi pintu-pintu syurga dalam hidup kita. Jangan singgung hati mereka. Kalian singgung sebab apa? Orang lelaki ni, saya nak sebut dosa orang lelaki kita. Singgung sebab apa? Sebab kita sibuk jaga hati isteri kita dan anak-anak kita. Yang ni paling bahaya. Saya nak sebut pada orang perempuan, kalian jangan menyinggung hati suami kalian. Macam mana orang perempuan menyinggung hati suami dia? Dia angkat suara di hadapan suami dia. Memadai dengan dia angkat suara di hadapan suami dia, menghancurkan amalan-amalan yang dibuat dalam hidup dia. Jangan angkat suara, wahai orang perempuan, pada suami kalian. Kalian angkat suara je, tengking je suami kalian. Ia menyebabkan kalian hancur lebur amalan-amalan kalian. Suami kalian akan menjadi seorang lelaki yang kecut perasaannya, jiwa dia. Bila sentiasa ditengking, orang perempuan tahu tak? Orang lelaki kena penyakit apa? Penyakit takut bini, dia panggil demikian. Yang sedang kena pada orang lelaki saat ini. Dalam tak sedar, kita jadi takut pada isteri kita. Ni penyakit lelaki Melayu terakhir ni. Kenapa diam semua macam pernah kena je ni? Nak sebutnya dalam hidup kita ni, sampai kita ditengking isteri kita buat pilihan di antara mak ataupun saya. Ni sebut. Ada orang perempuan sebut macam tu, ada suami dia. Kalau engkau nak balik, engkau balik je. Aku tak nak balik ke rumah mak engkau. Dia boleh hantar mesej pada mak mentua dia. Jangan sentuh anak cucu aku. Engkau bukan mak aku. Dia sebut demikian. Tengok macam mana dia. Jangan sentuh anak aku.
Dia sebut, jangan datang rumah aku. Dia sebut cakap kasar dengan mak mertua dia. Ada orang perempuan yang macam tu. Kalian jangan simpan isteri yang demikian. Kalian simpan, kalian tak berjumpa syurga Allah. Kalian jangan simpan, wahai orang lelaki. Bila isteri kalian cabar kalian, pilih antara saya ataupun mak awak. Ceraikan isteri tersebut. Kerana orang perempuan isteri boleh dapat cari lagi, mak tak dapat cari. Mak tak ada dah dalam hidup. Sampai begitu dia cabar kita, orang lelaki. Berlaku zaman Rasulullah. Bukan saya cerita ni, berlaku zaman kita je. Zaman Rasulullah berlaku demikian. Bila seorang pemuda datang bagi tahu kepada Rasulullah, saya di antara saya dan ayah saya, antara saya, ayah saya dan juga isteri saya, ya Rasulullah, mana yang perlu saya jaga, ya Rasulullah? Rasulullah jawab, isteri kamu, ayah kamu itu pintu syurga dalam hidup kami. Isteri saya, ceraikan isteri tersebut. Rasulullah sebut pada pemuda itu. Nak sebutnya gambaran dalam hidup. Jangan sampai sedemikian rupa. Orang perempuan jangan angkat suara. Bila angkat suara ni, suami ni lama-lama terkesan dalam jiwa dia. Orang lelaki ni kan belum kahwin, memang banyak mulut. Tapi dah kahwin, dia simpan mulut dia dalam hati. Ni perangai orang lelaki. Dia diam je. Tapi dia diam pun dia sakit hati. Orang perempuan belum kahwin, memang tak ada mulut. Dah kahwin, mulut kat mulut. Bila mulut kat mulut, di saat itulah dia menyinggung hati suami dia. Dalam tak sedar dia menyinggung hati suami dia. Suami dia pula menyinggung hati mak ayah dia. Tipu mak ayah. Tipu mak ayah. Mak ayah tanya dia tak balik ke cuti ni. Dah PKP dah boleh dah. Datanglah katanya. Mak ayah tanya, tak balik ke? Dah 2 tahun dah tak balik ni. Tak boleh mak, saya tak boleh balik. Anak lelaki jawab, kenapa tak boleh? Saya banyak kerja mak. Padahal dia janji dengan isteri dia nak pergi melancong. Nak pergi melancong. Nak pergi ke Wuhan pula tu. Nak sebutnya berianya dia ni. Nak gambarkan tentang nak pergi melancong ni sendiri. Beria dia. Akhir bila sampai saatnya dia tak balik. Mak dia pun tak apalah, dah kamu banyak kerja tak balik. Nak legakan hati. Bagi tahu pada adik-beradik, abang kau banyak kerja, tak boleh nak balik. Tak apalah, kita tak buat kenduri lagi. Dia pula bawa anak keluarga dia pergi melancong. Ambil gambar. Isteri ni ambil gambar. Anak-anak ni ambil gambar. Tunjuk keluarga bahagia. Seronok. Post dalam Instagram. Kebetulan mak mertua ada Instagram juga. Mak mertua tengok, oh anak lelaki aku menipu aku pun. Dia tak balik ni bukan kerana dia nya kerja, tapi dia berjanji dengan isteri dia nak pergi melancong. Habis kita tuan-tuan. Mayanglah lekuk dahi-dahi macam mana pun. Puasalah dalam keadaan bagaimana sampai kering jasad pun. Tapi bila saat masuk dalam kubur, kosong amalan menghadap depan Allah. Yang ni gambaran yang perlu kita jaga dalam hidup kita. Dan yang akhir sekali, jaga anak yatim dan orang miskin. Jaga anak yatim dan orang miskin. Jangan kita tak peduli pada anak yatim. Ni musim-musim macam ni ramai anak yatim di kalangan kita. Ambil anak yatim tu, jadikan dia anak-anak kita. Jadikan dia anak-anak angkat kita. Jadikan kesungguhan kita kerana jaga anak yatim macam jaga hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mereka tu adik-beradik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, siapa yang jaga anak yatim, ana wa kafilul yatim kahataini. Rasulullah sebut, aku dengan yang jaga anak yatim tu macam jari ni dengan jari ni dalam syurga nanti. Rasulullah sebut demikian. Dekatnya kita. Jangan kita tunggu musim Ramadan dia nak jaga anak yatim.